Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan menyampaikan taklimat berkenaan bantuan kewangan daripada Jabatan Kebajikan. Kita terus saja kepada pengenalan dan maklumat bantuan. Bantuan ini adalah kepada kumpulan sasar yang memerlukan agar dapat meneruskan kelangsungan hidup ke arah pencegahan, pemulihan, perlindungan, pembangunan dan pengintegrasian. Tidak mengamalkan konsep negara kebajikan, pertimbangan berdasarkan kelayakan dan bukannya hak tanpa mengenal latar belakang, kaum, agama dan jantina. Bantuan kebajikan ini adalah bersifat sementara dan saraan hidup bagi membantu individu atau keluarga di kalangan produktif dan tidak produktif, yang tidak mampu dan berkeperluan, sehingga dapat dipulihkan untuk hidup berdikari atau meneruskan kehidupan yang lebih berkualiti. Objektif pemberian bantuan adalah bagi memenuhi keperluan asas bagi meringankan beban penerima bantuan sebagai alat sokongan sosial untuk menilai kemampuan penerima bantuan ke arah berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan, alat pemulihan agar penerima bantuan terus kekal tinggal bersama komuniti ataupun masyarakat. Ianya sumber kewangan sementara penerima bantuan meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan hidup. Peruntukan yang diperolehi adalah daripada peruntukan kerajaan persekutuan dan peruntukan kerajaan negeri. Ini bermaksud kita mempunyai skim bantuan persekutuan dan skim bantuan negeri. Kemudian kita akan lihat jenis-jenis bantuan kebajikan. Di sini saya akan jelaskan jenis bantuan dengan kadar dan syarat kelayakannya. Ini adalah bantuan persekutuan. Kita mempunyai 6 bantuan bulanan dan 4 bantuan sekaligus. Dan untuk negeri pula kita mempunyai 2 bantuan bulanan dan 3 bantuan sekaligus. Bantuan kanak-kanak. Bantuan ini minimumnya adalah RM150 sebulan bagi seorang kanak-kanak ataupun seorang pemohon, dan maksimum adalah RM1,000. RM150 bagi setiap kanak-kanak berumur 7 tahun ke atas dan RM200 bagi setiap kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan ke bawah. Bantuan ini membantu keluarga atau penjaga kepada anak-anak ataupun kepada kanak-kanak yang telah kehilangan penjaga supaya dapat terus tinggal bersama keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup tanpa menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak mengikut peringkatnya. Ia juga membantu memelihara dan memperkukuh institusi kekeluargaan yang terlibat dalam memberi jagaan sempurna kepada kanak-kanak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Syarat kelayakan asas adalah warga negara dan bermastautin di Malaysia. Seterusnya, keluarga atau penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan mestilah mempunyai pendapatan tidak lebih daripada purata garis kemiskinan (PGK) ataupun purata per kapita semasa. Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat menengah atas. Seterusnya adalah allowance pekerja orang kurang upaya. Allowance ini berkadar RM450 sebulan bagi seorang. Ianya bertujuan sebagai insentif untuk menggalakkan OKU terus bekerja serta mampu hidup berdikari dan menjadi masyarakat yang produktif. Kelayakan tambahan adalah berumur 16 tahun dan ke atas
pemegang kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan pendapatan bulanan adalah RM1,500 dan ke bawah. Bermaksud sekiranya OKU itu bekerja dan mempunyai gaji melebihi daripada 1,500, maka permohonannya itu boleh saja tidak diluluskan. Bergantung kepada keperluan yang lain lagi. Bantuan OKU tidak berupaya bekerja. Bantuan ini berkadar RM300 sebulan bagi seorang, bertujuan untuk membantu OKU yang tidak berupaya bekerja, dan ini menggalakkan OKU terus tinggal bersama keluarga. Syarat kelayakan adalah berumur 16 tahun ke atas, memegang kad OKU JKM, dan disahkan tidak berupaya untuk bekerja. Pemohon bukan penghuni ataupun pelatih di mana-mana institusi kendalian JKM ataupun di mana-mana institusi yang memberikan perkhidmatan secara percuma, termasuk program pemulihan dalam komuniti di bawah seliaan Jabatan Kebajikan. Sumber kewangan bulanan individu OKU tidak melebihi PGK ataupun purata garis kemiskinan per kapita. Bantuan penjagaan OKU terlantar atau pesakit kronik terlantar. Kadar bagi sebulan adalah RM500 bagi seorang. Ianya bertujuan bagi meringankan beban keluarga atau penjaga, menggalakkan keluarga atau penjaga untuk menjaga ahli keluarga yang OKU terlantar atau sakit terlantar ataupun sakit kronik. Syarat kelayakan pemohon adalah penjaga sepenuh masa atau memberikan penjagaan rapi kepada OKU berdaftar, pesakit terlantar ataupun pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan. Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM3,000. Bagi bantuan warga emas, kadarnya adalah RM500 sebulan bagi seorang. Bantuan ini diberikan kepada warga emas untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti. Syaratnya, warga emas berumur 60 tahun dan ke atas, pendapatan isi rumah tidak melebihi PGK, dan warga emas ini bukanlah penghuni ataupun penghuni di mana-mana pusat jagaan di bawah kendalian Jabatan Kebajikan maupun pusat jagaan swasta yang memberi perkhidmatan percuma. Seterusnya adalah bantuan anak pelihara. Bantuan anak pelihara ini berkadar RM250 sebulan untuk seorang kanak-kanak dan maksimumnya adalah RM500 sebulan bagi yang memelihara 2 orang kanak-kanak atau lebih. Tujuan bantuan ini adalah bagi membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik atau yatim piatu atau tidak mempunyai saudara mara supaya dapat terus tinggal dalam masyarakat bersama-sama dengan keluarga pelihara dan menjalani kehidupan dengan sempurna. Ianya bagi meringankan tanggungan keluarga pelihara yang sanggup menjaga anak-anak pelihara seperti anak sendiri tanpa prejudis. Ianya menggalakkan masyarakat untuk tampil mengambil kanak-kanak yang kurang bernasib baik atau yatim piatu atau tidak mempunyai saudara mara sebagai anak pelihara. Kelayakannya adalah keluarga yang sedang memberi jagaan kepada kanak-kanak berikut layak memohon, kanak-kanak berumur 18 tahun atau di bawah 18 tahun, tidak mempunyai ibu bapa dan tinggal bersama keluarga pelihara. Kanak-kanak tinggal bersama keluarga pelihara melalui program anak pelihara yang dikendalikan oleh JKM atau kanak-kanak yang dipelihara di bawah perintah mahkamah
bagi kanak-kanak mengikut Akta Kanak-kanak 2001, atau mana-mana kanak-kanak yang tinggal di pusat di PSK yang telah menyediakan perkhidmatan dan kemudahan secara percuma adalah tidak layak. Skim bantuan anak yatim ini adalah skim bantuan yang menggunakan peruntukan negeri. Kadar bagi skim ini, bantuan ini adalah RM200 sebulan dan maksimum RM500 sebulan seisi rumah yang melebihi 5 orang kanak-kanak. Bantuan ini bertujuan memberi bantuan kewangan kepada anak yatim dan kanak-kanak yang berkeperluan. Syaratnya adalah seorang anak yatim piatu atau penjaga kepada anak yatim piatu. Ini bermaksud sekiranya pemohon itu adalah anak yatim piatu, maka dia boleh memohon, ataupun permohonan dibuat oleh penjaga kepada anak yatim atau anak yatim piatu itu. Okay. Seorang anak atau kanak-kanak dari keluarga yang miskin dan seorang anak atau kanak-kanak yang memerlukan. Bantuan geran pelancaran ini bantuan yang diberi secara one-off. Kadar maksimum adalah 2.700. Ini bertujuan bagi memperkasa ekonomi kumpulan sasar, JKM yang produktif, mempunyai minat, kemahiran dan potensi untuk menjana pendapatan individu atau keluarga, mewujudkan program pembangunan dan pengintegrasian bagi membantu klien mencapai matlamat ke arah berdikari. Syaratnya adalah kumpulan sasar daripada Jabatan Kebajikan tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan PGK ataupun purata miskin isi rumah semasa ataupun purata miskin per kapita semasa. Seterusnya adalah 2 Years Exit Program atau lebih dikenali dengan 2YEP. Kadar bagi 2YEP ini adalah maksimum RM2.700 sekaligus. Program ini bertujuan bagi membantu klien agar dapat hidup berdikari tanpa terus bergantung kepada bantuan kerajaan semata-mata untuk menyara hidup. Mengeluarkan klien daripada kepompong kemiskinan dengan memperolehi pendapatan melepasi paras garis kemiskinan. Mewujudkan peluang penjanaan sumber pendapatan yang stabil dan berteruskan bagi klien mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan berkualiti. Mewujudkan rangkaian kerjasama semua sektor dan sektor awam dan swasta ke arah pemulihan klien agar lebih berdikari. Program ini kita ambil daripada klien-klien ataupun penerima bantuan sedia ada yang kita lihat boleh dijana ataupun boleh berkembang dari segi perniagaan dan disuntik dengan dana sebanyak 2.700 ini bagi menjalankan perniagaan mereka. Dan apabila perniagaan itu telah stabil, klien akan dikeluarkan daripada senarai penerima bantuan. Inilah yang dimaksudkan dengan exit program. Kita bersedaya upaya untuk mengeluarkan klien penerima bantuan supaya klien kita ini tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada penerima bantuan, tapi telah boleh menjana pendapatan sendiri. Syarat kelayakan adalah klien penerima bantuan yang produktif, kesihatan, sihat tubuh badan dan mental, dari segi umur berusia di antara 18 hingga 55 tahun, keupayaannya mampu berdikari, bermotivasi tinggi dan boleh dibangunkan ke arah berdikari. Keutamaan diberikan kepada yang telah memulakan projek ataupun perniagaan kecil-kecilan.
Seterusnya adalah skim bantuan fokus kepada penerima skim bantuan berikut. Bantuan kanak-kanak, allowance pekerja cacat, keutamaan penerima yang berpendapatan 900, 1000 hingga 1200 sebulan, dan akhir sekali adalah skim bantuan am. Berikut adalah tabung bantuan segera. Maksimum bagi bantuan ini adalah RM300 sekaligus, atau bagi bayaran bulan pertama bantuan bulanan adalah mengikut kadar bantuan bulanan yang diluluskan. Pemberian bantuan segera yang diberikan serta-merta secara sekaligus kepada kumpulan sasar yang layak dan terdesak. Menyediakan program berbentuk pendampingan sosial, outreach, program cari dan bantu cari dan bantu kepada kumpulan sasar. Kemudian membantu dalam menangani isu-isu berkaitan kebajikan kumpulan sasar, menyediakan ruang dan peluang kepada pejabat kebajikan masyarakat di daerah dan pemimpin tempatan untuk berinteraksi dan menyelesaikan permasalahan kumpulan sasar dengan kadar segera dan perkhidmatan JKM yang peka dan prihatin terhadap keperluan dan permasalahan kumpulan sasar. Syarat kelayakannya adalah warga negara Malaysia, bermastautin di Malaysia. Kategori kes seperti yang ditetapkan dalam garis panduan, bantuan serta-merta melalui aktiviti atau program pendampingan sosial, bayaran pertama bagi bantuan bulanan yang tertunggak, bayaran balik bantuan, mangsa bencana kecil, kes terdampar, dan bantuan sekaligus bagi kes yang memerlukan. Kumpulan wang amanah bantuan mangsa serangan binatang buas. Kadar bagi bantuan ini maksimum RM20,000 untuk kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal dan hilang sebahagian. Kadar bantuan ditentukan berdasarkan kategori kecederaan yang dialami oleh mangsa. Bayaran bantuan akan diberikan sekali saja kepada mangsa atau waris bagi setiap satu kejadian. Tujuannya adalah bagi meringankan beban mangsa atau keluarga mangsa yang terlibat dalam serangan binatang buas. Syaratnya adalah permohonan oleh mangsa atau waris dibuat dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh kejadian. Jika melebihi 3 bulan, rayuan boleh dibuat dengan sokongan Jabatan Perhilitan, Jabatan Perikanan ataupun institusi penyelidikan perikanan. Laporan perubatan dan laporan polis hendaklah dilampirkan. Mereka yang memburu, menceroboh kawasan hutan simpan dan kawasan perlindungan adalah tidak dipertimbangkan. Ya, bagi serangan suatu binatang buas dan hidupan akuatik yang berbahaya yang berpunca daripada tindakan mangsa mengganggu atau mencederakan binatang dan hidupan akuatik berkenaan hingga menyebabkan binatang tersebut menjadi ganas. Ini juga tidak dipertimbangkan. Seterusnya adalah kecederaan akibat percubaan mencederakan diri sendiri dengan menggunakan binatang buas dan hidupan akuatik yang berbahaya, dan pemilik ataupun pekerja dan penghuni di premis sama yang memelihara binatang buas dan hidupan akuatik berbahaya. Seterusnya adalah bantuan alat tiruan atau pemulihan. Kadar adalah bergantung kepada kadar alat yang diperlukan. Ya. Kadar sebenar alat tiruan ataupun pemulihan itu. Ini bermaksud klien boleh saja memohon melalui hospital,
dan hospital akan memberi sebuah harga melalui pembekal daripada hospital untuk mendapatkan harga alat tiruan tersebut. Atau klien boleh saja terus datang ke pejabat dan membuat permohonan di pejabat kebajikan. Okay, tujuannya adalah membantu kumpulan sasar JKM yang tidak berkemampuan untuk membeli alat tiruan ataupun alat sokongan seperti kaki palsu, tangan palsu, kaliper, tongkat tangan, tongkat ketiak, kerusi roda, alat pendengaran, cermin mata khas, kasut khas, dan lain-lain lagi peralatan yang bersesuaian dan diperlukan seperti yang disyorkan oleh pegawai perubatan ataupun pakar perubatan. Bantuan ini membolehkan kumpulan sasar Jabatan Kebajikan meningkatkan keupayaan dan seterusnya menjalani kehidupan tanpa bergantung kepada klien. Okay, syarat kelayakan OKU yang berdaftar dengan JKM disyorkan oleh pegawai perubatan ataupun pakar perubatan dan mereka yang tidak mampu membeli alat tiruan atau alat sokongan yang diperlukan. Seterusnya adalah tabung rayuan dan derma-derma. Kadar adalah RM500 sehingga 3,000 sekaligus. Bantuan ini membantu individu atau keluarga yang menghadapi musibah akibat terlibat dengan bencana. Bantuan yang diberikan berkonsepkan pemelegaan dan bukan sebagai satu sumber pergantungan. Syarat kelayakan adalah golongan miskin dan daif, tiada sumber pendapatan, dan tidak mendapat sebarang sumber bantuan daripada agensi lain. Program bantuan makanan kepada golongan daif miskin. Kadar bagi program bantuan ini adalah RM300 sekaligus dalam bentuk bakul makanan. Bantuan ini bertujuan bagi membantu individu ataupun keluarga yang menghadapi musibah akibat terlibat dengan bencana. Bantuan yang diberikan adalah berkonsepkan pemelegaan dan bukan sebagai satu sumber pergantungan. Syarat kelayakan individu dari golongan daif miskin mengikut siasatan dan syur pekerja KES dan seorang individu pada pandangan dan penilaian pekerja KES sebagai layak dibantu berdasarkan keadaan latar belakang, sosioekonomi, kesihatan, penampilan fizikal dan persekitaran tempat tinggal. Berikut adalah proses permohonan bantuan dan borang yang digunakan. Pra-temurama, penilaian awal kelayakan dan kesesuaian bantuan, penentuan borang dan dokumen sokongan. Pada peringkat ini, klien datang ke pejabat untuk bertanya ataupun meminta hikmat nasihat daripada pekerja petugas di kaunter, dan inilah yang dikatakan sebagai pra-temurama, yang mana petugas di kaunter akan memberi beberapa soalan dan akan menentukan bantuan mana yang sesuai untuk klien tersebut. Seterusnya, borang permohonan lengkap haruslah diisi oleh klien dan dihantar semula ke pejabat kebajikan. Hanya borang permohonan yang diisi dengan lengkap sahaja dan disertakan dengan dokumen sokongan akan diproses. Sekiranya tidak lengkap, maka kita akan menghubungi klien tersebut untuk mengambil borang semula dan melengkapkannya. Proses seterusnya adalah siasatan dan diagnosis kes. Okay, dalam proses ini penilaian terhadap borang dan dokumen sokongan akan dibuat. Temu rama dengan pemohon. Seterusnya lawatan ke rumah ataupun tempat kerja dan temu rama atau semakan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini boleh saja di kalangan jiran-jiran
ataupun pemimpin masyarakat yang mengenali pemohon. Dan proses terakhir adalah penilaian dan keputusan. Berdasarkan hasil siasatan kes dan berpandukan garis panduan yang telah ditetapkan. Ini bermaksud setiap penilaian itu dan keputusan itu adalah berasaskan hasil siasatan yang telah dibuat sebelum ini, daripada siasatan masuk kampung, temu ramah dengan pemohon, dan kemudiannya ianya akan diselidik, dikaji, dan diluluskan ataupun tidak diluluskan, itu berpandukan kepada garis panduan yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah bantuan persekutuan dan borang yang digunakan. Bagi bantuan bulanan, skim bantuan kanak-kanak, bantuan orang tua, pesakit terlantar, elan pekerja cacat, bantuan tidak berupaya bekerja, dan anak pelihara. Borang permohonan baharu adalah borang JKM 18 dan borang untuk kaji semula adalah borang JKM 20. Bagi bantuan sekaligus, tabung bantuan segera, geran pelancaran, TUYEP dan bantuan serangan binatang buas, borang yang diperlukan adalah ataupun borang yang digunakan adalah borang tabung bantuan segera sendiri, borang JKM 18, kemudian borang permohonan kumpulan wang amanah bantuan mangsa serangan buas. Bagi bantuan negeri, bagi bantuan bulanan, bantuan AM dan bantuan anak yatim, permohonan baharu dan kaji semula adalah menggunakan borang SBN 01. Bagi bantuan sekaligus pula, borang yang digunakan adalah borang JPKA 2, borang JPKA 4 dan borang JPKA 7. Borang dokumen sokongan ini adalah satu perkara yang amat dititik beratkan dalam setiap permohonan bantuan. Ini adalah benda yang penting untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya dokumen sokongan ini tidak lengkap, maka kita mengklasifikasikan borang permohonan tuan-tuan dan puan-puan adalah tidak lengkap. Jadi benda pertama adalah borang permohonan yang diisi dengan lengkap. Kemudian dokumen sokongan yang diperlukan disertakan bersama permohonan, iaitu salinan MyKad pemohon, salinan MyKad, MyKit atau sijil lahir ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan kad OKU ataupun slip pendaftaran sementara kad OKU, salinan sijil perkahwinan, sijil perceraian atau kematian, penyata pendapatan atau surat pengesahan pendapatan daripada majikan ataupun surat akuan pendapatan jika bekerja sendiri. Okay, seterusnya adalah salinan bil utility, bil elektrik, bil telefon, bil air, bil estro. Okay, seterusnya adalah laporan perubatan daripada hospital ataupun klinik kesihatan dan kad temu janji perubatan yang dikemaskini. Salinan penyata akaun simpanan BSN pemohon. Untuk akaun BSN ini, mohon bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan akaun BSN tuan-puan adalah akaun yang aktif. Ia bagi membolehkan pihak BSN memasukkan wang bantuan ke dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya akaun tuan-puan tidak aktif, maka bantuan itu tidak dapat disalurkan oleh BSN. Okay, seterusnya adalah surat pengesahan daripada MPKK, Ketua Kampung ataupun Ketua Anak Negeri. Surat pengesahan daripada agensi lain seperti PDRM, AADK, Immigration dan lain-lain. Gambar pandangan hadapan rumah pemohon
surat pengesahan persekolahan daripada sekolah, sekeping gambar OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar dalam jagaan pemohon. Ini adalah bagi permohonan bantuan pesakit terlantar kronik ataupun OKU. Seterusnya adalah surat akuan berkanun bagi pemohon yang menjaga OKU terlantar atau pesakit kronik terlantar, menjaga anak yatim ataupun anak yatim piatu. Seperti yang tuan-puan dapat lihat di sini, ini adalah carta alir proses permohonan bantuan. Dia bermula dengan menerima bantuan, menerima borang permohonan dan dokumen sokongan daripada klien. Ya, ini adalah di peringkat jabatan kami. Seterusnya kami akan membuat semakan borang permohonan dan dokumen sokongan tersebut. Sekiranya lengkap, permohonan akan didaftarkan di dalam buku daftar dan dalam sistem dan diagihkan kepada pegawai kes yang bertugas. Okey, pegawai kes ini akan membuat proses siasatan, proses lawatan ke rumah itu sehinggalah sampai ke proses keputusan oleh pegawai kebajikan daerah ataupun pegawai kebajikan bahagian. Dan proses selepas itu sama ada lulus ataupun tidak diluluskan, proses itu tamat. Sekiranya borang itu tidak lengkap, okay, borang akan dikembalikan, pegawai akan memberi penjelasan dan mengembalikan borang permohonan untuk dilengkapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berikut ini sajalah yang sempat saya sampaikan, dan sebarang maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah datang atau hadir terus ke pejabat kebajikan masyarakat yang terdekat dan untuk bertanyakan dengan lebih mendalam lagi. Untuk makluman tuan-tuan, sini saya sertakan juga kronologi perubahan kepada kadar skim bantuan bulanan kebajikan negeri dan persekutuan. Jadi Jabatan Kebajikan telah berusaha untuk meningkatkan lagi kadar tersebut bermula daripada 2010 dan 2017. Tuan-puan boleh lihat kadarnya, dan ada kenaikan pada 2018 dan 19. Kemudian dia berterusan kepada 2021 dan pada 2022 terdapat lagi kenaikan yang baru untuk semua bantuan-bantuan yang ada di dalam perkhidmatan kami. Jadi saya berharap agar taklimat ini serba sedikit dapat memberi penjelasan, dapat orang bilang dapat merungkai apa-apa persoalan yang ada pada tuan-puan dan puan-puan. Suka saya ingatkan bahawa bantuan ini, bantuan kebajikan adalah bersifat sementara. Maksudnya, apabila tuan-puan telah pun menerima bantuan tersebut, pada bila-bila masa saja bantuan itu boleh saja ditamatkan melihat kepada perkembangan sosioekonomi tuan-puan, dan bantuan ini bersifat orang bilang bukan satu kewajipan, bukan hak. Apabila tuan-puan memohon, dia tidak semestinya lulus. Bergantung kepada siasatan pegawai kes. Apabila pegawai kes mendapati terdapat faktor-faktor yang tidak meluluskan ataupun tidak melayakkan tuan-puan untuk menerima bantuan, maka kita tidak akan luluskan. Seperti contoh, anak-anak yang bekerja. Anak-anak yang bekerja yang membantu ibu bapanya, membantu keluarganya. Jadi, saya harap tuan-puan faham, dan sekali lagi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk datang ke pejabat kebajikan yang berhampiran untuk mendapatkan penjelasan yang lebih teliti, dan seterusnya sekiranya tuan-puan mahu memohon bantuan, bolehlah mengambil borang tersebut. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.
Salam Sabah Maju Jaya. Sekian, terima kasih.